Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, para jemaah sekalian, kita teruskan pengajian kita pada hari ini 11 hari bulan 11 23, iaitulah anak kunci syurga, di bawah tajuk puasa sunat. Puasa wajib dah selesai dah, kita kata alhamdulillah. Sekarang ini kita berpindah ke puasa sunat. Galakkan puasa sunat. Sabda Nabi SAW yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, man sama yawman fi sabilillah ba'adallahu bidzalikal yawm wajhahu 'anil nari 70 kharifa. Sesiapa yang berpuasa sehari kerana Allah, fi sabilillah, ada ulama tafsir fi sabilillah dengan makna kerana ikhlas kerana Allah, ikhlas kerana Allah Azza wa Jalla. Ada kata fi sabilillah ni dalam peperangan, dia puasa dalam peperangan. Tengok nota nombor 9, nota nombor 9 muka surat 289. Ulama berbeza tafsiran mengenai maksud fi sabilillah. Ada yang menafsirkan berpuasa ikhlas mata-mata kerana Allah. Kita nak hak ni lah, sebab kita nak pergi berperang. Bila nak pergi? Nak pergi Palestin, takut. Pendapat kedua pula, hanya mereka yang berpuasa sunat ketika peperangan yang mendapat ganjaran seperti mana disebut dalam hadis sebut. Jadi alhamdulillah, pendapat yang pertama, pendapat yang lebih orang panggil lebih kuat lah. InsyaAllah kita mengharapkan itu yang kita dapat. Siapa dia berpuasa satu hari fisabilillah pada jalan Allah, puasa kerana ikhlas kerana Allah Ta'ala, ataupun dalam peperangan tadi, pandangan yang kedua, nascaya Allah akan menjauhkan wajahnya daripada api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Besar ke tak besar pahala? Maksudnya Allah Ta'ala akan melepaskannya daripada api neraka. Itu kelebihan. Banyak lagi lah hadis-hadis lain yang Nabi sebut supaya kita berpuasa sunat. Jadi dalam puasa sunat ni ada banyak. Kita ambil setakat mana yang ada dalam kitab ni lah, insya-Allah. Yang pertama, nombor 1, sunat puasa pada hari Arafah. Sunat puasa pada hari Arafah. Tulis itu, letak tajuk tepi itu, puasa hari Arafah, iaitulah hari yang ke-9 daripada bulan Zulhijjah bagi mereka yang tidak mengerjakan haji. Ingat, kena ada klaus itu. Bagi mereka yang tidak mengerjakan haji. Bagi yang mengerjakan haji, yang ketika berada di bumi Arafah wukuf, tidak sunat dia berpuasa. Rugi Ustaz, rugi. Sebab pahala 2 tahun, kafarah 2 tahun, kita tak puasa. Awak sekarang ni jadi tetamu Allah, duyufur Rahman. Tetamu diberi hidangan yang istimewa, lebih besar daripada itu lagi. Tetamu, tulis itu, tetamu diberi hidangan istimewa lebih besar daripada 2 tahun. Nabi kata, al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali syurga. Orang yang duduk di Arafah, perbanyakkanlah zikir, banyak istighfar, banyak bermunajat, banyak bertaubat. Dia perlu pada tenaga, maka makanlah. Jangan makan banyak, mengantuk pula. Kalau puasa tak larat pula. Lebih-lebih lagi puasa musim panas, bukan main-main. Jadi kita, bagi orang yang haji, tidak disunatkan berpuasa di Arafah. Orang lain puasa di mana-mana saja, kita kata alhamdulillah. Apa kelebihan dia? Kelebihan dia tengok ni. Dalam hadis Nabi SAW, siyamu yaumi Arafah ahtasibu ala Allah an yukaffira sanata allati qablahu was sanata allati ba'dahu. Puasa pada hari Arafah saja, aku mengharapkan Allah Subhanahu wa taala akan mengkafarahkan, menghapuskan dosa-dosanya selama 2 tahun. Setahun sebelum, setahun selepas. Besar ke tak besar pahala? Puasa ke tak kita? InsyaAllah.
Yang kedua, tulis puasa hari Ashura. Tulis nama puasa. Puasa hari Ashura. Puasa kena tulislah nama tu, hari Ashura. Sebab jenama puasa tu lebih senang kita faham. Bila hari Ashura? Hari Ashura ni iaitulah hari yang ke-10 bulan Muharram. Hari 10 bulan Muharram. Nama dia pun Ashura, maknanya hari yang ke-10 dari bulan Muharram. Nama dia Ashura, ikut nama hari. Dan juga hari ke-9. Dalil dia sambung hadis tadi. Wa siyamu yaumi Ashura ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu. Siapa dia puasa pada hari Ashura, aku mengharapkan Allah Taala bagi kafarah setahun yang lepas. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Kita mengatakan alhamdulillah, para jemaah sekalian, hadis itu sahih. Jadi baik, Nabi kata hari Ashura. Kenapa pula kita 9 hari kita puasa hari 9 Muharram? Dia panggil hari Tasu'a. Kenapa? Tengok hadis. Bila Nabi kita datang ke Madinah, sejarah dia lah sikit. Nabi kita sampai di Madinah, dia tengok orang Yahudi puasa pada hari Ashura. Yahudi puasa hari Ashura. Nabi pun tanya dia, kenapa puasa? Dia kata, yaumun azim. Hari Ashura ni hari yang agung. Yaum najjallahu Musa an Fir'aun. Hari Allah Ta'ala selamatkan Nabi Musa dari ancaman Fir'aun. Mana hari Fir'aun mati dalam laut? Bila? Hari itulah hari Ashura, hari tenggelam dalam laut Kalzum. Maka kami berpuasa kerana syukur kepada Allah Azza wa Jalla di atas keselamatan Musa, kemenangan Nabi Musa. Oh, Nabi kata, nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami umat Islam lebih berhak menghormati Musa daripada kamu. Maka Nabi arahkan semua sahabat berpuasa. Puasalah hari Ashura. Kemudian tak lama orang mari cerita ke Nabi, ya Rasulullah, Yahudi ini sangat-sangat mengagungkan hari Ashura. Yahudi sangat mengagungkan hari Ashura. Besar sangat hari Ashura ni bagi Yahudi. Dia berhias hari itu, dia macam-macam dia puasa. Maka Nabi kata, la in baqitu ila qabilin la asuman nattasi'. Tahun depan kalau aku hidup lagi, aku akan puasa 9 dengan 10 kerana nak menyalahi Yahudi. Fama taqablahu. Jadi ulama kata Nabi tak sempat puasa hari 9 kerana dia wafat pada tahun yang tersebut. Kesimpulannya, kita kena puasa ke tidak walaupun Nabi tak sempat? Kenalah, sebab Nabi kata aku nak puasa hari 9 untuk mukhalafatil Yahud, nak menyalahi Yahudi. Jadi kita puasa 2 hari lah, hari 9 dengan hari 10. 10 hari Ashura, hari 9 mukhalafatil Yahud. Oi, saya tak sempat lah Ustaz hari 9. Kita puasa hari 11 supaya beza kita dengan Yahudi. Dalam bab ibadat pun kita tak mau ikut Yahudi. Sekarang ni sehari 2 ni baru nampak, bila berlaku isu Gaza ni, isu Palestin ni, nampak umat Islam celik mata. Rupanya makan yang kita duk makan, beberapa kedai makan tu ada kaitan dengan orang di sana, dengan Zionis. Nampak tak? Jadi baru nampak sekarang. Kita lama dah kita duk cerita. Anak kata kita duduk di zaman aulamah, zaman globalisasi ni. Ingat tak? Apa dia definisi globalisasi? Tak ingat pula. Ingat ke tak ingat? Globalisasi apa makna dia? Tulis mula. Globalisasi makna dia orang kafir, orang Yahudi nak suruh kita buat apa yang dia buat, nak suruh kita makan apa yang dia makan, nak suruh kita pakai apa dia pakai. Jadi tak edit dah. Jadi ni baru nampak, oh orang keluar senarai, ini syarikat yang ada kaitan dengan ada yang betul, ada yang agak silap. Kita kena hati-hatilah dalam masalah boikot ni. Jangan emosi sangat. Kata orang nak boikot dengan maklumat yang tepat. Jadi alhamdulillah bagi sayanya tak ada rasa apa-apa.
Sebab memang saya tak masuk ke kedai-kedai yang ada kaitan dengan orang Yahudi tu. Dah ada awal lagi orang kata, "Ustaz, mari kita minum kopi sini." Saya kata, alhamdulillah, lidah saya ni rasa kalau minum kopi cak kapal layar pun tak apa, daripada minum cak kopi ada kaitan dengan Zionis, kita kata kita bimbang itu. Dia tak sebab, alhamdulillah. Jadi kita kena ingat, Nabi kita dalam bab solat, bab solat, dalam bab puasa nak menyelih Yahudi, kita dalam bab puasa kuat dah, Asyura, Tasu'ah dah, tapi pergi buka puasa pula kedai Yahudi, penat juga kita. Jangan. Baiklah, jadi isu boikot ni ustaz-ustaz yang duduk cerita sanalah, saya tak masuk dalam geng suruh orang boikot. Semua kita kata sebab sana tak berani, takut kita kata boikot kedai ni tiba-tiba bukan Yahudi punya, jadi saya tak berani, tak nak bertanggungjawab dengan orang-orang yang tersebut. Baik, kita berpindah kepada puasa sunat yang ketiga, puasa hari Isnin dan hari Khamis. Ini setiap minggu kita boleh buat, kerana Rasulullah SAW mengerjakan puasa pada kedua-dua hari tersebut. Nabi kita puasa dua-dua hari tersebut, dia puasa belaka, kita kata alhamdulillah. Kita buat ke tak buat? Buat. Mana dalil? Dalil Nabi kata tu'radul a'malu yaumal isnaini wal khamis, dibentangkan laporan rekod amalan kita seminggu dua kali, hari Isnin dengan hari Khamis. Hari Isnin dengan hari Khamis. Jadi hari Isnin dia bentang, hari Khamis dia bentang. Fa uhibbu an yu'rad amali wa ana shaim. Nabi SAW beritahu, aku suka ketika rekod laporan amalan aku diangkat dalam keadaan aku sedang berpuasa. Allahu Akbar. Kalau Nabi suka macam tu, kita suka tak suka? Puasalah hari Isnin, hari Khamis. Ni kita nak masuk musim sejuk dah ni. Musim banjir di Malaysia ni panggil musim sejuk. Kalau orang Arab dia panggil syitak. Syitak dia turun salji. Biasa musim sejuk ni maghribnya pendek, cepat maghrib, malamnya panjang. Jadi udara pun tak apa panas. Inilah peluang kita nak puasa. Puasa satu hari juga, musim sejuk, musim panas pun. Cuma berbeza dia punya tahap lah. Lagi payah kita puasa, lagi banyak pahala insya-Allah. Jadi kita contohnya Ramadan musim panas. Ramadan musim panas. Bolehkah kita qada Ramadan musim sejuk? Boleh tak boleh? Ramadan musim panas dia punya puasa 14 jam setengah. Puasa musim sejuk 12 jam je, 11 jam je siang hari. Boleh tak boleh? Dia tak kira musim, dia kira hari per day. Satu hari lah, tak kira awak puasa hari apa pun. Jadi kalau kita nak qada puasa, cari musim sejuk ni, inilah waktu kita qada puasa. Sejuk, tenang, hujannya kat luar, tak ada dahaga. Dahaga juga tak minum air, tapi orang panggil taklah teruk musim panas. Maka hari Isnin, hari Khamis, orang tanya Nabi SAW, kenapa Nabi puasa pada hari Isnin? Nabi kata yaumu wulidtu fi. Hari Isnin hari aku dilahirkan. Hari aku dilahirkan. Jadi kita hari ni kalau hari lahir pakat makan, puasalah. Nak sambut hari lahir sangat dah. Puasa. Puasa ustaz, orang nak belah kek. Nabi tak belah kek, tak ada belah kek. Cuma dia kata yaum wulidtu fi. Jadi aku dilahirkan pada hari Isnin. Nabi kita lahir pada hari Isnin. Hari Isnin hari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lahir pada hari Isnin, wafat juga pada hari Isnin. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam banyak hari Isnin hari dia, hari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita puasa hari Isnin, hari Khamis, sebab hari itu rekod di amalan diangkat pada waktu itu. Sama juga dengan satu lagi puasa, Nabi kita banyak puasa sunat pada bulan Syaban. Orang tanya dia kata hari yang diangkatnya laporan pada bulan Syaban. Jadi aku suka kalau waktu diangkat ke laporan, rekod aku menyatakan aku sedang berpuasa. InsyaAllah mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan kita mampu untuk melakukan amalan-amalan yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, supaya orang yang panggil banyaklah peluang-peluang dan ruang yang Allah Ta'ala beri. Tapi kadang-kadang ruang ini kita tak ambil.
Rugi tak rugi kita tak ambil? Rugi. Atas dunia ni kita duk kira nak makan je. Betul tak? Bila masuk dalam kubur esok baru kita menyesal, Allah silap. Nak puasa orang panggil, tak pergi, putus kawan. Betul ke hujah tu? Betul ke hujah? Tak betul. Dalam hadis Nabi kata, iza du'ita fa'ajib. Apabila kamu dipanggil, dijemput untuk datang, kita kena pergi. Kalau orang panggil, kena pergi. Fa in kana sha'iman falyusalli. Tengok Nabi kata, kalau dia puasa, dia doakan kepada tuan rumah, doakan berkat. Kalau majlis kenduri kahwin, kita kata semoga Allah Ta'ala bahagiakan awak sampai ke syurga, jangan sampai ke anak cucu. Saya ada cerita dulu kan, doa kita salah zaman dulu. Zaman dulu kalau orang kahwin, doa kita sampai mana? Dah, semoga bahagia ke anak cucu. Dia berdapat cucu, nenek dengan atuk dengan opah bercerai. Doa awak salah tu. Baru perasan doa kita dulu tak komprehensif. Siapa anak cucu? Kenapa anak cucu? Cici tak nak, tak panjang umur lah dia. Jadi kita doa semoga berbahagia sampai ke syurga, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kabulkan kita semua ni bersama dengan keluarga nanti. Di antara nikmat yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita semua, para jemaah sekalian, nikmat al-ijtima', berkumpul balik dengan keluarga dalam syurga. Allahumma jma'na wa iyahum fi jannatika jannatin na'im. Ya Allah, kumpulkan kami dan keluarga kami, sahabat-sahabat kami nanti dalam syurga yang sama, ya rabbal alamin. Itu di antara. Jadi kita buat. Itu menarik dia punya kedudukan. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam suruh kita puasa pada hari Senin dan hari Khamis. Tajuk kita ni apa? Yang nak jawab soalan ni? Terlupa tajuk. Jadi orang yang berpuasa, jadi kita pergi kenduri tadi. Tajuk pergi kenduri ni. Pasal kita berhenti dengan doa. Inilah dia punya poin. Bila kita pergi kenduri, Nabi suruh terima kalau orang ajak. Kalau kita tak boleh pergi, kena maklum, saya maaflah saya taklah pergi, saya duduk jauh. Ni kita duduk di Kota Baru, dia panggil di Kuala Lumpur, tiket tak bagi. Kak apa atas ke WhatsApp ya. Kita pun datang dengan WhatsApp jugalah. Tak, kita datang dengan WhatsApp. Saya datang dengan doa kepada pengantin baru, boleh lah kok, sama-sama WhatsApp. Baik. Wa in kana fatiran falyakul. Nabi kata sekiranya mereka dalam keadaan tak berpuasa, makan. Maknanya kalau mau puasa, mau pergi juga. Tak syarat pun kita buka puasa. Kita pergi, kita doakan kepada pengantin supaya mereka berbahagia sampai ke syurga. Kalau kita tak puasa, kita makan walaupun sedikit. Setengah orang ni dah makan tadi 3 tempat dah hari ni. Jangan cakap macam tu. Ambil juga sikit. Kita ni boleh je kan, kita bajet lah. Tempat yang pertama makan ayam, tempat yang kedua cari ikan, tempat yang ketiga cari sayur. Barulah kita kena semua tempat kita pergi. 3 tempat boleh makan. Ada tengah tu tempat yang terakhir makan bubur je. Yang penting ada makan. Tapi kalau kita puasa, kita kena jumpa tuan rumah, kena maklumkan, maaf saya datang kerana meraihkan majlis, tapi saya tak makan sebab saya puasa. Oi, tak puas hati. Kenapa puasa? Kan saya tak ada masalah. Tak puas ada dalam kereta. Kena cerdik lah. Tak puas dah sediakan dalam kereta. Jadi kita mengambil tak puas dah. Sambil-sambil terbisit tu rumah. Orang rumah pun puasa juga ni. Sebab kita tak boleh ambil lebih. Ingat baik. Wa majlis kenduri, yang dia jemput kita makan, jangan ditopak balik. Dia panggil apa? Tapau. Jangan duk tapau balik. Ni ramai juga jenis tapau ni. Kecuali dengan izin tuan rumah. Saya puasa ni. Oh tak apa, bekas ada naik kereta. Pergi ambil. Bisik lah, orang rumah puasa juga. Letaklah 2 ketul ayam, 2 ketul daging. Sebab kita nak buat buka puasa. Seronok dia. Seronok tidak? Oh, kenduri kita hari ni orang buat buka puasa. Lagi berkat, insya-Allah. Jangan tak pergi kerana tu. Tak boleh.
Baik. Hai, banyak lagi nih. Kita berpindah kepada puasa yang keempat. Puasa sunat 6 hari daripada bulan Syawal. 6 hari Syawal. Berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, man shama ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana ka siyamid dahri. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan kemudian diikuti dengan puasa 6 hari pada bulan Syawal, maka ia seperti berpuasa sepanjang tahun. Jadi bulan Syawal ni alhamdulillah. Tuan-tuan kata alhamdulillah sebab dia tak syarat berturut-turut. Kita boleh puasa, contohnya hari ketiga kita puasa, hari keempat ada kenduri, berhenti dulu, hari 5 puasa balik. Yang betulnya 6 hari dalam bulan Syawal. Ada juga ulama kata afdal kita puasa teruslah, afdalnya puasa terus 1, 2, 3 sampai habis baru kita beraya. Tapi tak syarat, tak syarat, boleh je kita puasa dulu ataupun tidak. Bahkan timbul isu ni saya rasa perlu diperjelaskan. Kita ada qada Ramadan, kita ada 6 Syawal. Nak mula yang mana dulu? Yang terbaik, yang afdal, yang tak ada khilafnya, qada dulu. Habis qada baru 6 Syawal. Tapi dengan suasana fenomena rumah terbuka hari ni agak-agaknya macam mana? Sempat ke tak sempat? Tak sempat. Jadi ada ulama mengatakan kita buat Syawal dulu 6, lepas tu kita beraya, habis hari raya bulan Zulqa'dah tu kita puasa lah. Jangan tunggu tahun lepas pula kena bayar fidyah. Oh, dia kata mana boleh tangguhkan yang fardu, ambil yang sunat. Dia isu ni isu hadis Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah kata, aku qada puasa aku yang tahun lepas, yang Ramadan baru ni pada bulan Syaban. Adakah berlalu Syawal Aisyah tak solat, tak puasa 6? Logik tak logik? Tak logik. Waktu Nabi hidup lah, waktu Nabi hidup dia kata lima kanati Rasulillah, kerana nak khidmat pada Nabi SAW. Dia bimbang Nabi balik rumah, Aisyah puasa. Jadi tak mahu. Maka itu, jadi kita kata itu dalil boleh kita tangguhkan puasa Ramadan selepas Syawal. Tapi Syawal ni ada 6 hari. Ada juga pandangan yang ketiga mengatakan kembar selalu, twin selalu. Bahkan yang aku qada puasa 6 dan puasa, aku qada Ramadan dan puasa 6. Sebagai ulama kata boleh dua-dua. Tapi kita kata tak cukup lah. Qasiyamid dahri, siyamud dahri, Nabi kata nak macam puasa setahun. Sebab apa puasa setahun? Sebab bila kita puasa sebulan kali dengan 10 jadi berapa? 300 campur dengan 6, 360 hari. Setahun ada berapa hari? Jadi kalau awak twin dengan kuasa qada baru 30 hari, baru sebulan, tak ada 6 hari lagi tu. Maka itulah, kalau tengok pandangan saya lah, kita lebih suka tak ada kembar antara puasa 6 dengan qada, sebab tak cukup 36 hari. Oh, ada puasa 29 hari tak cukup juga sehari. Banyak juga soalan dia ni. Soalan tu sebenarnya menariknya. Soalan tu menarik, tapi nak jawab tu kena tarik dia punya. Jawab dia, Nabi beri bonus. Nabi kata asyahru hakaza. Sebulan tu ada 30, ada 29 hari. Sebulan ada 30, 29. Maknanya yang 30 tu penuh, yang 29 bonus. Tak ada siapa kata kalau siapa puasa 29 kena qada 1 hari lagi. Ada tak? Tak ada. Kecuali awak puasa 28. Kalau puasa 28 kena qada 1 hari. Contohnya kita puasa Mekah. Kita puasa di Malaysia. Biasa Malaysia ni dia lewat 1 hari dari Mekah dah. Kemudian kita pergi raya di Mekah. Jadi 20 orang Mekah puasa 29 hari, kita jadi 28, kita kena qada 1 hari.
Sebab tak ada bulan Islam, bulan Hijri 28 hari, tak ada. Bulan Februari ada 28 hari. Betul tak? Itu pun berapa tahun sekali? Ya, tak ada 31 hari, tak ada dalam Hijri. Dia ada 30, 29. Maka yang 29 tu bonus, jadi cukup 30 hari juga. Kita kata alhamdulillah. Itulah perbahasan tentang puasa qada dengan puasa apa ni? Sunat 6 Syawal. Ni sehari dua ni timbul pula. Banyaklah timbul benda-benda ni. Nak dengar cerita ke tak nak? Ada video duk tularkan solat kembar 5 sekaligus. Dah tengok dah? Masuk ke? Boleh ke nak install 5 niat sekaligus? Berapa harakat mau tarik? Allah, ada aku semaya perut wudu, sunat tahiyatul masjid, berapa ni? Tak masuk tu 5. Akhir kali duk was-was situ ya. Jadi ada sunat yang boleh dikembarkan dan tak perlu pun kita niat banyak-banyak. Contohnya kita ambil wudu, kita masuk masjid, kita solat tahiyatul masjid atau kita solat qabliyah, niat qabliyah sajalah. Yang lain-lain tu dia tabik, dia panggil ikut sekali. Jadi sebenarnya benda tu dah lama dibahaskan. Tapi bila orang viralkan, jadi orang tanya balik soalan. Jadi tidak perlulah sampai 5 solat. Akhir sekali pakai satu tu pakai jadi belaka 5. Hak lain tak buat dah. Saya dulu ustaz, setiap kali habis wudu saya akan solat sunat wudu. Masuk masjid datang masjid. Lah ni tak payah dah 5 dalam 1 pakai jadi lagi malah kita. Jadi tak payahlah bermalas-malas. Lagi banyak kita sujud, lagi dekat kita dengan Allah Azza wa Jalla, lagi banyak kita punya aset insya-Allah. Baik, yang terakhir. Yang kelima, sunat berpuasa sepanjang masa selain daripada 2 hari raya dan hari tasyrik. Maknanya puasa yang diharam kita puasa 5 hari setahun. 5 hari setahun diharamkan berpuasa. Apa dia? 2 hari raya, Aidil Fitri, Idul Adha, dan 3 hari tasyrik. 11, 12, 13 Zulhijjah. Ini 3 hari ni dia panggil hari tasyrik. Hari raya 2 hari je. Raya puasa fitrah dengan raya haji. Tapi masyarakat kita ni raya haji dia kata 4 hari. Betul tak? 4 hari aja haji. Lah, raya satu je. Tak ada orang solat raya hari 11. Ada. Hari 11 tu dipanggil hari tasyrik. Tasyrik 11, 12, 13. Kenapa 3 hari ni tidak dibenarkan berpuasa? Nabi kata ayyamut tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin. Hari makan, hari minum. Sebab hari tu kita diizinkan untuk sembelih korban. Orang sembelih korban duduk puasa pula dah. Jadi makanlah dulu. Habis makan baru kita pergi test darah tinggi naik ke tak naik. Hari lepas pada hari tasyrik, pergi hospital tengok, darah naik ustaz, 3 hari relax di mana? Di hospital. Kalau betul, kalau nak relax pergi hospital swasta, insya-Allah paling kurang 1 malam tidur di sana. Sebab takapu bayar. Itu cerita. Jangan marah geng kita takapu. Ini cerita. Saya pun heran juga. Pergi hospital kerajaan tak kena tahan, pergi hospital swasta kena tahan selalu. Pasal dia kata ustaz ada takapu ni, tidurlah semalaman. 1 malam ni rehat-rehat. Ni pakuan ada kita ni, pak hospital pula. Jadi nak ceritanya hari yang tidak haram berpuasa 5 hari setahun. Hari raya, Idul Fitri, Idul Adha dengan 3 hari tasyrik, ada haram puasa. Warak setara mana pun tak boleh kecuali hari tasyrik. Bagi orang yang isu orang tak boleh bayar dam, itu ada perbahasan. Tak usah bahasin lah. Tak ada kena-mengena dengan kita. Baik. Sekiranya seorang tidak bimbang tentang sebarang mudarat ataupun hak lain yang wajib ditunaikan seperti hak isteri, hak anak-anak, kerja buat dia terganggu, jadi dikata dibenarkan untuk puasa berterusan. Tapi hadis ni bercanggah dengan hadis lain yang kita akan baca nanti. Dalam bercanggah dengan hadis puasa yang makruh. Jadi kita sebut jugalah dalam ni. Tuan Syekh pun sebut dua-dua. Dikata dalam hadis ni Nabi kita sebut man samad dahra, siapa dia berpuasa sepanjang masa selain daripada 5 hari tadi, duyiqat alaihi jahannamu hakaza, maka disempitkan lorong ke neraka jahanam hakaza. Ni tengok gambar, kita letak gambar tu, dia panggil aqdut tis'in, bilangan 90. Sebab apa 90?
10 kali 3 apa ni 3 ni. Nah, 3. Dah. Lepas tu dia ada kali pula 1 10. Jadi 3 90. Itu cara orang Arab dia ngira. Isyarat dia gini mana aqdu tisin 90 kalau gitu. Adalah bahasa-bahasa dia tu. Yang kita boleh belajar. Jadi hadis ini riwayat Al-Baihaqi dan sanad dia ada kata sanad dia baik, ada kata sanad dia lemah. Sebab dia kata kalau sahih pun sanad dia kata hadis ini juga bercanggah dengan hadis yang akan datang ini. Hadis puasa makruh ni. Tengok nota dulu sebelum saya pergi kepada ini. Maksud disempitkan daripadanya ialah dia tidak akan dimasukkan ataupun tiada tempat baginya dalam neraka jahanam insya-Allah. Manakala maksud menyimpul 90 adalah baginda Nabi SAW menghimpunkan jari telunjuk di bawah ibu jari tunjuk duduk bawah ni, kemudian diikuti dengan 3 jari lain yang padanya terdapat 9 ruas dan bagi tiap-tiap ruas itu mewakili 10 jari, maka jumlahnya 90. Kalau kita jawab berapa semua, kita buat gini, mana tanyanya 90. Ada lagi lah bahasa 90 berapa 5 bahasa isyarat. Lo ni pelik ke bahasa isyarat? Ni ada guru-guru ini penterjemah bahasa isyarat ada kan? Hidup main tangan. Kita tak tahu, dia tahu. Kita tengok ni berapa dia kata lah dia ni. Tapi bagi orang yang pekak, yang belajar ilmu ni, dia tahu berapa bilangan. Kita jangan benda kita tak tahu tak sudut konen banyaklah jadi masalah. Satu lagi kita tertinggal ataupun tuan syekh tertinggal ataupun dia memang dia sengaja tinggal dan saya pula tertinggal tak tulis di sini, iaitulah puasa hari putih. Tambah. Jadi ini di antara peranan kita, orang yang datang kemudian ni kerja kitanya melengkapkan apa yang ada yang kita kata elok dilengkapkan. Dia panggil puasa hari putih. Bila ke puasa hari putih? Dia ada hadis dia panggil puasa hari putih. Ayyamul bid. Hari putih ni bila? Iaitulah hari 13, 14 dan 15 setiap bulan. Baik. Ustaz kata setiap bulan boleh puasa hari putih. Kecuali ada satu bulan tak boleh puasa penuh hari putih. Hari apa? Bulan mana? Bulan mana? Baru je lalu bulan Zulhijjah hari 13 tak boleh puasa. Jadi satu hari yang lost tak boleh puasa hari putih, iaitu hari 13. Mana dalil? Dalilnya ada hadis Nabi SAW. Nabi kita bersabda kepada Abu Hurairah, "Ausani khalili bi thalathin." Kekasih aku berpesan kepada aku supaya puasa 3 hari sebulan. Dan dia tak sebut hari mana. Dalam hadis Amr bin As juga sama. Wa inna bihasabika an tasum kulla syahrin salata ayyam. Puasa 3 hari sebulan. 3 hari sebulan. Dalam hadis Abu Zar baru Nabi namakan hari. Qala Abu Zar, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sumta syai'an min asy-syahri, kalau nak puasa 3 hari sebulan tadi, fasum 13, 14 dan 15. Hadis ini dalam Tirmizi. Jadi kita kata alhamdulillah, sama ada kita ambil secara mutlak 3 hari sebulan, awal minggu pertama sehari, minggu kedua sehari, minggu ketiga sehari, ataupun kita spesifik 3 hari sebulan itu kita puasa pada hari putih saja. Itu insya-Allah di antara hari-hari yang baik, yang menarik untuk kita berpuasa. Tambahlah, tulis puasa yang ke-6 yang ke-6, puasa pada hari Ayyamul Bid ataupun dikira puasa pada hari putih. Pada hari putih. Adapun hari-hari lain, puasa awal tahun, puasa akhir tahun, puasa apa lagi? Puasa hari tu hari ni yang ada dalam buku-buku puasa sunat tu yang tidak warid daripada sunnah Nabi SAW, kita kena berhati-hatilah, supaya kita tidak melakukan suatu ibadat yang tidak disyariatkan oleh Nabi SAW untuk melakukan pada hari tersebut. Secara umum memang adalah Nabi suruh puasa sunat, tapi nak mengatakan sunat pada hari sekian dengan pahala sekian,
itu bermasalah. Wallahu alam. Saya tak nak tambah satu tu ya, nanti banyak pula. Kita berpindah pula pada puasa yang makruh. Puasa yang dilarang. Ada juga puasa larang. Yang pertama, makruh berpuasa sepanjang masa. Tengok, hadis ni bercanggah dengan hadis tadi. Tadi suruh puasa sepanjang masa, ini makruh pula. Tuan Syah kata, bagi mereka yang bimbang akan memudaratkan diri ataupun hilang waktu untuk menunaikan hak yang wajib, sampai mereka duk puasa hari-hari sentuh isteri apa tidak lah, pergi kerja apa tidak lah. Ini berdasarkan hadis riwayat Muslim, la sama man sama al-abad, tidak ada puasa yang baik bagi mereka yang puasa selama-lamanya. Jadi panjanglah cerita ni. Cerita dia nya ada cerita. Tengok dalam nota 16. Nota 16, Abdullah bin Amr bin Al-As ni dia puasa sepanjang hari. Setiap bulan tak puasa, tak berhenti kecuali hari dia larang puasa. Dia baca Quran sampai tak tidur tiap malam. Bila sampai ke Nabi sallallahu, Nabi panggil dia, Amru, ya Abdullah, ta'an. Dia kata, aku dengar mu ni puasa setiap hari, malam baca Quran sampai tak tidur. Nabi nasihatnya dia. Nabi kata, kalau nak puasa juga, kalau nak puasa banyak juga, puasa siam Daud, puasa Nabi Daud, puasa Nabi Daud. Ataupun Nabi kata, cukuplah kalau kamu puasa 3 hari sebulan. Dia kata, aku nak banyak lagi. Jadi maka Nabi kita nasihat kepada sahabat supaya tak usah berat-beratkan diri, kita ada banyak tanggungjawab. Tengok ni hadis, kita baca hadis, baca terjemahan lah, laju sikit. Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, dia kata, aku ingin, dia tanya Nabi, saya ingin berpuasa sepanjang tahun dan baca Quran setiap malam. Boleh jadi apa yang lakukan ini diberitahu oleh seseorang kepada Nabi SAW. Jadi bila dia buat, orang repot ke Nabi. Maka Nabi panggil dia. Nabi menghantar seorang kepadaku sehingga aku pun berjumpa dengan Rasulullah SAW. Nabi kata, adakah benar apa yang diceritakan kepadaku bahawa kamu ingin berpuasa sepanjang tahun dan baca Quran setiap malam? Saya kata, benarlah Rasulullah, memang saya nak buat ni. Benar Rasulullah. Dan aku tidak melakukannya melainkan untuk memperolehi kebaikan. Tujuan saya nak benda baik ya, nak ibadat. Nabi kata, cukuplah bagi kamu untuk berpuasa 3 hari sebulan. Aku kata, wahai Rasulullah, Nabiullah, saya sanggup lebih daripada itu. Kenapa nak suruh 3 hari je, kita nak 30 hari. Nabi kata, sesungguhnya kamu ada hak yang perlu ditunaikan kepada isterimu. Orang yang ingin menziarahi juga memiliki hak, dan badai kamu juga hak. Kalau puasa setiap hari nanti kamu lembek. Maka Nabi kita ajar dia lagi. Seterusnya baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka puasalah seperti mana puasa Nabi Daud. Sehari puasa, sehari buka, sehari puasa Nabi buka. Jadi Amru tak nak. Jadi semua hak Nabi bagi arahan tu dia tak nak, dia nak buat belaka. Akhir sekali apa jadi? Tengok last sekali dia kata apa? Aku menyesal, dia kata. Nabi kata, la'allaka yatulu bika umru. Boleh jadi mu ni panjang umur, nanti kamu tak larat. Dia kata, falamma kabirtu. Tengok last sekali hadis. Saya nak sikit panjang, ada masa kita nak habis. Dia kata, apabila aku dah tua, dia kata, inni waditu anni qad qabiltu rukhsatan nabiy. Ruginya aku kalau aku terima nasihat Nabi dulu. Nabi bagi masa sikit-sikit, aku ambil tu, rasa taklah penat sampai hari ni. Tengok Rasulullah ni dia tak mahu memenatkan kita. Sebab itulah dikatakan orang yang puasa bersepanjang masa boleh membawa kepada makruh puasa tu, bukan jadi lebih afdal. Sah puasa tapi makruh. Yang kedua, makruh berpuasa secara tunggal pada hari Jumaat. Oleh kerana hari Jumaat ni hari kita cuti, contohnya kita puasa setiap minggu, lah makruh. Sebab apa? Sebab hari Jumaat ni hari besar, hari kita nak ibadat yang lain-lain. Jadi hari raya, jadi hari raya orang tak puasa. Tapi tidaklah haram, dia panggil makruh. Hari Ahad ataupun hari Sabtu tanpa sebarang sebab. Jadi kita nak puasa hari-hari tertentu saja. Ini berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari Muslim, la yasumman ahadukum yaumal jum'ati
illa an yasuma yawman qablahu aw yawman ba'dahu. Jadi jangan kamu puasa pada hari Jumaat saja, kecuali kamu kembarkan dengan sehari Khamis dengan Jumaat tak apa, atau Jumaat dengan Sabtu. Tak boleh tunggalkan. Kalau nak puasa dengan hari lain. Dan hadis juga, la tasumu yawmas sabt illa fi mafturida alaikum, jangan kamu puasa pada hari Sabtu saja melainkan hari apa yang diperdukan pada kamu. Jadi hadis ini panjang pula perbahasan dianya. Dia punya perbincangan yang dibincang oleh para ulama tentang puasa pada hari Sabtu saja. Tengok 18 teks hadis tu. Kemudian 19 ni. Jadi para ulama mengatakan kalau kita niat nak puasa hari Sabtu saja, tulis itu, kalau Sabtu kebetulan dengan hari besar, contohnya hari Sabtu ni hari Arafah, tak ada masalah. Hari Sabtu kebetulan dengan hari apa, hari Ashura contohnya, kita bolehlah puasa. Itu dia panggil hari, maknanya kenapa puasa hari Sabtu tu? Ini hari Arafah ni, ini hari Ashura, bukan puasa, bukan kerana Sabtu, bukan kerana Jumaat, tapi kerana hari yang ada nama. Maka itu tidak dilarang. Jadi kita ingatlah larangan-larangan puasa khas ini apabila bertemu dengan hari yang besar, maka larangan itu tidak dipakai, tidak terpakai. Baik. Isu yang ketiga, makruh membatalkan amal ibadat sunat selain dari haji dan umrah dengan tiada keuzuran. Makruh maknanya kalau batal boleh, seperti puasa sunat, tengah puasa tiba-tiba kawan mari rumah, kita ajak dia makan, dia kata tak nak makan lah, tuan rumah tak makan, tak aku nak makan, kita makan sama-sama, boleh batalkan puasa. Kita batal ya puasa sebab nak meraihkan kawan. Di sini kata makruh, tapi ada setengah ulama kata tak makruh pun sebab untuk meraihkan sahabat. Kalau kata makruh sebab apa? Sebab dia telah menghilangkan suatu peluang untuk dia berpuasa pada jalan Allah Ta'ala. Ini berdasarkan hadis as-saimul mutatawwi'u amiru nafsi. Orang yang puasa sunat, dia sendiri itu ketua atas diri dia. In sama insya'a sama, kalau nak dia berpuasa, wa insya'a aftara, kalau nak dia boleh buka. Di hadis ni tidak jadi masalah, boleh buka, boleh tutup, boleh tak buka. Dikiaskan dengan puasa segala amalan selain daripada haji dan umrah. Dengar ni, manakala haji dan umrah yang sunat ni haram membatalkannya dan tak batal. Ini kerana menyalahi perintah Allah Azza wa Jalla supaya menyempurnakan ibadat haji dan umrah yang telah dimulakan oleh seorang dalam firman Allah Ta'ala. Allah kata, wa atimmul hajja wal umrata lillah, kamu sempurnakan haji dan umrah kamu kerana Allah, jadi tak boleh batal. Jadi saya nak sebut sini oleh kerana tuan saya sebut banyak kes yang berlaku macam ni. Dia naik bas ikut kawan pergi ke Tanaim, orang niat, dia niat juga, masa balik atas bas rasa pening kepala ke, rasa gastrik mari ke, rasa apa pening ke, aku cancel. No cancel. Haji dengan umrah ni macam tiket Air Asia, tak boleh cancel. Dah mula kena sudahkan. Wa atimul hajj, kena sudah. Semalam ada orang WhatsApp, ini bahasa macam ni, DIY ni tak cukup maklumat ni. Dia nak pergi Madinah, sampai di Miqat, flight ke Jeddah. Jadi biasanya anak kapal dia akan maklum lah, tuan-tuan dan puan-puan, setengah jam lagi kita akan melalui Miqat Kan Manazil. Pakcik ni gini niat umrah. Siapa di Jeddah? Kita nak pergi Madinah ni, aku niat dah. Dia tanya WhatsApp saya, kata suruh pakcik tu buka ihram sekarang. Dia kata tak boleh cancel ke? 4 hari lagi nak pergi Mekah ni, baru nak pergi. Kata tak ada cancel, no cancel. Habis dia kena pakai ihram, duduk di Madinah 4 hari tu pakai ihram, pantai larang ihram kena jaga. Nanti bila orang nak pergi Mekah esok, dia pergi sekali tawaf sa'i baru boleh buka ihram. Tak tahu apa dia orang ni, pakai niat. Baru ni kes sama juga, kes dia pergi sendiri, dia panggil DIY sekarang ni. Pergi sendiri, tak tanya orang, tak belajar. Dia ingat nak pergi ke Mekah ni macam pergi ke
Ho Chi Minh kau nak pergi beli kain ni. Vietnam. Tak tanya apa, dia tak tahlul, sudah buat umrah tak potong rambut. 4 kali buat umrah tak silap saya, tak potong rambut belaka. Saya kata kenapa tak potong? Orang kata haji ya tahlul ni, umrah tak ada. Kata ada isteri ke? Ada. Sebilik 2 orang ke? Panjang pula cerita. Belajarlah kalau nak pergi umrah, haji, nak pergi mana-mana. Ibadat ni kena belajar. Jangan buat pandai sendiri. Tak kira DIY ke, ikut package ke. Kalau tak belajar sama ya kena juga kes ni. Inilah masalah yang berlaku pada kita hari ni. Allah. Jadi niat haji umrah tak boleh dibatalkan. Tak ada cancel. Sudah. 3 hari lagi nak pergi Mekah, duduk pakai ihram apa susah ya? Bukan susah ya. Orang India sepanjang hidup tak pernah pakai kain bercair, boleh. Belajarlah sekali. Nah, jangan susah sangat. Mana ada kita ni? Cakap orang haji pak sini pula. Oh, dia kata haji sunat ni, haji sunat pun tak apa. Pasal itulah dia kata ada benda sunat sudah wajib. Macam haji sunat, umrah sunat, niat sunat sudah wajib. Apa lagi? Salam, assalamualaikum, beri salam, sunat ke? Sunat. Jawab. Menarik juga tu kalau kita nak rekod, nak senarah ni panjang pula jadi. Dan baiklah, tidak wajib qada sekiranya seorang itu membatalkan puasa sunat selain perkara sunat selain daripada haji dan umrah. Ummu Hani ini kakak pada Sayyidina Ali radhiyallahu anha, berpuasa sunat. Lalu Rasulullah SAW memberi pilihan kepadanya sama ada membatalkannya tanpa perlu diqada atau terus menyempurnakannya. Mana Nabi bagi kuasa kepada Ummu Hani, mu nak batal nak teruskan silakan. Maknanya benda tu boleh. Dikiaskan puasa sunat itu dengan perkara lain. Contohnya kita tengah maya sunat, tiba-tiba ada emergency, anak balik ke apa, dia duk mengamuk nak buka pintu, jadi kita boleh batalkan. Maknanya boleh batal, tapi sepatutnya ibadat ni jangan dibatalkan. Haram membatalkan amalan fardu ain seperti puasa fardu dan sembahyang fardu. Tak boleh kita. Allah SWT menerangkan dalam surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat 33, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang yang beriman, taatlah pada Allah Taala, taatlah pada Rasul, dan jangan kamu batalkan amalan kamu. Maknanya pada ayat ini terdapat ayat larangan tahrim bersifat haram dan larangan makruh. Oleh itu harus pada mazhab kita, iaitu mazhab Syafi'i, dan tidak harus bagi seorang maknanya ada haram ada harus. Jadi kita mengatakan bahawa ada puasa yang diharamkan dan ada puasa yang diharuskan kita buka. Macam puasa sunat boleh buka, puasa qada tak boleh buka, puasa fardu tak boleh buka. Jadi kita kena ingatlah benda-benda yang tak dibuka. Baiklah, yang terakhir dalam tajuk ini, tidak harus bagi seorang isteri berpuasa sunat ketika suaminya ada di rumah, melainkan dengan izin cik abang. Suami ada rumah, kita nak puasa sunat, kena pergi minta visa dulu. Bang, bagi visa, mu nak pergi mana? Nak puasa esok. Suami pun tengok jadual, okey je, sebab saya pun esok memang nak iktikaf di masjid pun. Jadi boleh puasa sunat. Tapi kalau suami kata, dah esok saya nak cuti dengan awak, nak duduk kat rumah lah, maknanya nak minum air tak gimana, tak usah duduk puasa sunat lah gitu. Maka kita dipanggil. Ini berdasarkan hadis daripada Imam Bukhari dan Muslim, la yahillu limra'atin an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi iznihi. Tidak harus bagi seorang isteri puasa sunat sedangkan suaminya ada bersama di rumah, kecuali dengan izin dia. Kalau suami duduk dekat luar negara contohnya, offshore, duduk tengah laut, tak payahlah WhatsApp, bang esok saya nak puasa, tak ada masalah apa. Jadi sebab hak suami itu tidak digunakan nomor itu. Cuma mungkin ada isu lain. Oleh kerana suami tak ada di rumah, ada kenduri esok, kenduri kahwin, orang jemput, jadi dia lah kena wakil contohnya. Jadi eloknya begitulah. Kalau tak ada apa-apa, tak perlulah kita minta izin untuk berpuasa. Cuma kalau ada kes, barulah kita minta izin, insya-Allah. Jadi alhamdulillah
tepat masa kita. Ini yang penting dalam kita nak kuliah ni, kena tengok dia punya masa tu tepat. Nak panjang nak pendek syarah, habis masa. InsyaAllah kita sambung lagi dalam siri yang akan datang, bermula dengan iktikaf, apa lagi ni, bayar zakat fitrah, dan penutup InsyaAllah dalam siri-siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.